Sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Sesuatu yang baru diorang tahu. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So seperti biasa guys, buat kalian semua yang menonton video Nora ini, Nora akan sentiasa berdoa untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay guys, so terima kasih semua kerana anda telah pun masuk dan menonton video reaction Nora ini. Thank you so much. Okay, jadi Nora sebenarnya ingin membuat reaction video di mana di sini tajuk videonya adalah Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia. Okay, so Nora memang nak tahu bagaimana orang kata tu rakyat Indonesia ataupun perayaan sambutan Aidilfitri ini di Indonesia bagaimana. Sebab Nora memang tak tahu. Jadi tanpa kita lengahkan masa guys, jom kita melihat orang kata tu perbezaan ataupun perbezaan orang Indonesia ngomong kan, Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia. So tanpa kita lama-lama guys, jom kita nonton video ini dan semak bersama. So let's go. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, iaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidilfitri. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, iaitu Islam. Namun sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Aidilfitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Yang pertama, Raya atau Lebaran. Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu iaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Ya, betul. Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Oh, Selamat Lebaran. Lebaran ini lo ngapain sih? Lebaran mau kemana aja? Ya, kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun. Betul. Dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti Nurhaliza. Ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu. Ada yang sedih, ini ada sedikit yang berbeza gembira dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat. Di Indonesia, laungan takbir semakin memuncak pada malam hari raya. Semua umat Islam yang kecil atau besar, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Ini baru happening. Itulah yang disebut takbir keliling. Betul-betul riuh rasa rendah hari raya bandar-bandar utama di Indonesia dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir anak-anak Indonesia masjid bebas bersama-sama bertakbir dengan orang tua, tanpa yakni dimarahi. para imam, para bilal dan para siap masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah
dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Memang tak dinafikan guys Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategi. Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Banyak bazar Ramadan. Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa, di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada Ramadan walaupun tidak dinafikan. Ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjajal lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad kepada makanan tertentu sahaja. Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di Indonesia yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Cuma ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau mudik. Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal Idul Fitri, dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan. Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya, berbagai warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan Hari Raya. Benar. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Sesuatu yang baru diorang tahu. Yang ke-8, solat Aidil Fitri. Solat Aidil Fitri. Berbeza di Malaysia yang hanya solat di masjid. Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Ada juga bahkan solat di jalan raya, sehinggakan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta tutup. Yang ke-9, rumah terbuka atau halal bihalal. Rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, pengajuran rumah terbuka dibuat untuk semua di Malaysia memang warga di kampung yang sama. Tak kira untuk siapa. Sungguh pun begitu, di Indonesia ada sebuah tradisi halal bihalal. Ia seakan-akan majlis sambutan hari raya, namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor, persatuan, kampung, peringkat nasional atau wilayah. Bahkan dianjurkan oleh parti politik tertentu. Sedangkan di Malaysia, majlis seumpama halal bihalal diadakan besar-besaran pada hari pertama sahaja, iaitu rumah terbuka anjuran parti pemerintah atau dipanggil rumah terbuka Perdana Menteri. Yang ke-10, Raya sebulan di Malaysia. Di Malaysia, Hari Raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Umat Islam di Malaysia lebih menjadikan Syawal sebagai tempat untuk bernostalgia
bermain perasaan dan feeling, terutama melibatkan orang tersayang. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun-temurun dimainkan. Berbeza di Indonesia, Lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Setelah itu, raya Indonesia hidup seperti sedia kala. Walaupun masih banyak juga kedai yang masih tutup kerana tuan kedai masih mudik di kampung. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Aidilfitri, apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi, Idul Fitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Ia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam tanpa mengira keturunan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay guys, so itu dia video yang kita melihat tadi. Okay, jadi sedikit sebanyak Nora dapat tahu info-info yang terbaru guys dan memang walaupun banyak sangat input bagi Nora tadi, banyak sangat info-info dan input yang baru yang Nora tahu. Okay, dan kalau kita lihat kat sini, dua-dua ada orang kata tu keistimewaan dalam meraihkan hari Lebaran, hari raya, tak kira lah di Indonesia ataupun di Malaysia. Dan bagi Nora, kedua-dua negara pasti ada punya cara yang tersendiri guys dalam meraihkan hari Lebaran, hari raya kan. Jadi pasti sangat-sangat meriah walaupun di Indonesia ataupun di Malaysia. Jadi memang best sangat info yang Nora lihat tadi. Memang dapat memberi orang kata tu pengetahuan baru lah sedikit sebanyak kan. Jadi memang terbaik. Dan guys, so Nora nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua yang menonton video Nora ini. So jikalau ada yang tersalah tersilap Nora dalam membuat video reaction, Nora mohon maaf. So sampai sini saja video reaction Nora untuk kali ini guys. Dan terima kasih kerana anda telah pun menonton video ini sehingga habis. Dan jangan lupa untuk seperti biasa support Nora dengan subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah. So nanti Nora akan baca komen-komen kalian semua. So sampai sini saja videonya dan berjumpa kita guys di next video reaction Nora yang akan datang. So assalamualaikum semua, stay tune, bye bye.